tentang Al-Quran, memberi amaran kepada mereka yang menyatakan Allah ada anak. Yang mana muslimin dan muslimat kita dah hurai pada yang lepas. Di zaman Nabi SAW, pada masa itu ada beberapa golongan manusia yang menyatakan Allah ada anak. Iaitu yang pertama golongan Yahudi. Golongan Yahudi menyatakan Nabi Uzair itu sebagai anak Allah. Tu. Maknanya Yahudi ni mereka kata Nabi Uzair anak Allah. Padahal Nabi Uzair ini Nabi Allah, utusan Allah, Nabi Allah. Tapi Yahudi kata Nabi Uzair anak Allah. Ini satu dakwaan dusta yang besar, fitnah yang besar. Kemudian golongan Nasara pula mereka menyatakan Nabi Isa itu sebagai anak Allah. Mereka dok canang-canang kata Nabi Isa anak Allah. Tu. Kalau kita dok baca sejarah kitab Injil, ada satu Injil yang bernama Injil Barnabas. Injil Barnabas ini yang diasaskan oleh Barnabas, salah seorang daripada sahabat-sahabat Nabi Isa alaihissalam. Tu dia. Jadi Injil Barnabas ini, isi kandungan dia menyatakan Nabi Isa ialah Rasulullah, Allah Tuhan yang Maha Esa. Injil Barnabas itu. Tapi Injil Barnabas ini telah dibatalkan oleh golongan Kristian. Mereka batalkan Injil ni. Jadi mereka bawa Injil yang lain yang direka cipta. Bible lah. Di antara yang Barnabas ni dibunuh. Kalau kita baca sejarah, Barnabas dibunuh oleh pengkhianatan Paulus. Dan dia kalau kita baca bab Injil, ada Injil Barnabas, Injil Matthew, Injil Paulus. Jadi antara yang jahat tu ialah Paulus. Jadi Paulus inilah yang orang kata Injilnya lah yang banyak orang kata orang kata inilah yang mengubah, diubah suai yang menyatakan Nabi Isa anak Allah sebagainya lah. Padahal Injil Barnabas yang awal itu menyatakan Nabi Isa ialah Rasulullah. Rasulullah Allah Ta'ala Tuhan yang Maha Esa. Tapi Injil Barnabas ini telah dibatalkan, dihalang. Dan katanya Injil ini masih ada dekat di Rom sana lah. Dan ada beberapa orang cendekiawan kita yang dapat dia punya cetakan dia. Tu panjang cerita lah, ikut kajian mereka lah. Tapi nak kata itulah, maknanya mereka menyatakan Allah ada anak, itu Nabi Isa, Jesus Christ. Ini ucapan yang jahat, ucapan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Kemudian golongan yang ketiga yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana golongan musyrikin ni, di antara cara mereka nak menghalang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni masa di Mekah ni, sedang Nabi mula dah sebarkan Islam, slow-slow, pelan-pelan kan, Nabi sebarkan Islam di Mekah ni. Jadi pada masa itu, mereka musyrikin ni buat macam-macam cara, macam-macam kaedah nak menghalang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara cara mereka nak menghalang dakwah Nabi, mereka buat macam mana? Mereka pakat-pakat, mereka sebarkan satu agenda yang menyatakan Allah ada anak. Bahkan jahatnya mereka menyatakan para malaikat Allah itu ialah anak perempuan Allah. Itu yang mereka sebarkan dalam masyarakat. Sampai Nabi dapat berita ni, Nabi sedih. Nabi sedih pasal sampai macam tu sekali pemikiran mereka dan usaha mereka nak menghalang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka dok sebarlah kata ni, mereka dok kata malaikat-malaikat itu anak perempuan Allah.
Jadi muslimin dan muslimat, ayat yang kita baca ni turun pasal kes itulah, isu ni. Cerita ni lah. Cerita yang berlaku di zaman Nabi ni. Orang musyrikin dok kata malaikat anak perempuan Allah. Jadi Allah beri ancaman kepada mereka ni. Allah beri ancaman pada golongan yang berani menyatakan Allah ada anak. Jadi muslimin dan muslimat, ayat yang kita baca ni, Allah kata malahum bihi min ilmin wala liabaihim. Tiadalah bagi mereka itu dengan perkataan itu daripada ilmu. Sebenarnya mereka bercakap tu, kata Allah, mereka tak ada ilmu pun. Mereka ni main cakap aja. Mereka dah kata Allah ada anak ni, mereka bercakap tidak pun berlandaskan ilmu sebenarnya. Mereka ni terdiri daripada golongan yang jahil. Dan disebut lagi, dan tiada bagi bapa-bapa mereka itu. Bahkan termasuk nenek moyang mereka, bapa-bapa mereka pun juga tidak ada ilmu. Sebab kadang-kadang mereka berhujah, mereka bercakap macam tu. Pasal apa? Hujah mereka, mereka kata, kami ikut nenek moyang kami. Tu dia. Kami dok kata Allah ada anak, pasal apa? Pasal tu nenek moyang kami katalah balik. Tu. Jadi Allah beritahu sebenarnya mereka tak ada ilmu pun. Bahkan nenek moyang mereka, mak pak mereka pun tak ada ilmu, kata Allah. Jahil belaka ni, popok ni. Tu. Maknanya mereka pandai-pandai lah. Dok sembang, dok tuduh, kata Allah ada anak ni. Main cakap saja, cakap yang dusta, yang amat jahat. Ni bahaya ni, bila jahil ni, cakap macam-macam. Ni pengajaran di sini, bukan nak cerita pasal bab tuduhan musyrikin pada Allah saja. Tapi nak kata bahaya kejahilan tu. Nak kata sebab kejahilan tu sampai tahap manusia sanggup kata macam tu. Sebab kejahilan. Pasal itulah kita ni hindarkan daripada kejahilan. Ni. Kita kena usaha keluar daripada kejahilan. Pasal itu kita buat terus mengaji ni, belajar menuntut ilmu. Berterusan. Dan pada waktu yang sama kita sebarkan juga kepada keluarga kita, kepada siapa-siapa yang kita kenal ni. Sebarkan ilmu pasal kita nak semua orang pun keluar daripada kejahilan. Sebab bila jahil, rosak. Dan kita dah baca dah satu hadis Nabi SAW yang Nabi terangkan pada kita, min asyrati sa'ah ayyaqilal alma wa yadharul jahlu wa yadharul zina. Al-Qamaka Rasulullah SAW. Nabi terangkan pada kita di antara tanda-tanda kiamat, kata Nabi. Di antaranya ilmu makin sedikit. Manusia makin tak minat nak menuntut ilmu dah. Tu. Ilmu makin dihalang. Ilmu makin dikurangkan. Dan sebagainya. Muslimin dan muslimat. Dan bila saja jadi macam tu, Nabi kata, menyebabkan kejahilan makin banyak, manusia makin ramai jadi jahil. Rosak. Bila ramai jadi jahil, kata Nabi, maka pada saat itu akan banyaklah berlaku perzinaan. Ni. Ini peringatan dari Nabi SAW. Maknanya punca maksiat banyak hari ni, punca zina banyak hari ni pasal apa? Pasal kejahilan manusia. Punca kejahilan pasal apa? Pasal ilmu yang makin berkurangan dan berkurangan. Tu. Muslimin dan muslimat. Ni hati-hatilah kita ni. Akhir zaman ni tengok orang nak mengajar dihalang kan. Ditarik tauliah mengajar. Macam-macam hari ni. Orang nak mengajar je, nak sampai ke ilmu yang baik, dihalang. Ditarik tauliah, bukan dia ajaran sesat apa pun. Kadang-kadang semata alasan politik yang tak masuk akal. Ditarik tauliah mengajar. Ini tak betul ni. Muslimin dan muslimat. Ni. Jadi Nabi dah sebut ni yang berlaku di akhir zaman ni. Akibat jadi macam tu, ilmu makin sedikit, ilmu makin berkurangan. Bila ilmu makin berkurangan, kata Nabi SAW, menyebabkan manusia jadi jahil, kata Nabi. Habis. Bila jahil ni, habis manusia rosak. Habis buat dosa besar perzinaan. Lebih dahsyat, lebih menakutkan,
Sebab jahil ni mengsyirikkan Allah lagi teruk. Tu muslimin dan muslimat. Sebab jahil, habis manusia syirik pada Allah. Habis manusia melanggar hukum hakam Allah, derhaka kepada Allah. Na'udzubillah. Jadi pasal itu ni pengajaran ni, ayat ni Allah sebut ni, sebab kejahilan musyrikin. Mereka menyatakan Allah ada anak. Sebab kejahilan mak pak mereka. Mereka menyatakan Allah ada anak. Ini satu ucapan dusta yang amat berat, amat dahsyat, amat dimurkai oleh Allah. Na'udzubillah. Ini tuan-tuan muslimin dan muslimat. Ni kita peringat ni. Ni nak kata sebab kejahilan itu. Sangat bahaya. Jadi kita usaha keluar daripada kejahilan, diri kita, keluarga kita, masyarakat kita usaha keluarkan daripada kejahilan itu. Dia kata sini yang ini anak bagi Allah itu mustahil. Tiada wujud baginya yang dapat diketahui. Demikianlah bapa dan syirik. Itu dia. Jelaslah. Maknanya mustahil bagi Allah. Mustahil bagi Allah ada anak. Ni keyakinan kita. Yakin dengan perkara tersebut. Baik, seterusnya. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Besarlah perkataan mereka itu, kalimah yang keluar daripada mulut mereka itu. Iaitu nisbah anak bagi Allah Ta'ala itu. Allah kata ucapan mereka ni besar. Bukan ucapan kecil ni. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Kata Allah, kaburat, besar kalimah ni, perkataan tu, yang keluar daripada mulut-mulut mereka. Bukan benda kecil. Muslimin dan muslimat, kalau kita baca surah Maryam, dalam lepas surah Al-Kahfi ni, dia surah Maryam. Surah Maryam, ayat berapa tak ingat. Adalah dalam surah Maryam ni, lepas dari surah Al-Kahfi, dia ada surah Maryam. Kalau kita baca pengajian ilmu tafsir Quran, ada satu ilmu tafsir yang dibahaskan ialah ilmu yang berbunyi Al-Munasabat. Al-Munasabat. Al-Munasabat ni apa? Al-Munasabat ni kaitan surah dengan surah yang seterusnya. Munasabat Al-Quran. Apa kaitan surah ini dengan surah ini? Apa kaitan ayat ini dengan ayat ini? Itu nama Al-Munasabat. Jadi surah Al-Kahfi ni, apa munasabat dia dengan surah Maryam? Apa kaitan dua surah ni? Di antaranya ialah ayat pasal murkanya Allah kepada mereka yang menyatakan Allah ada anak. Dan surah Al-Kahfi Allah sebut dah. Nanti bila kita masuk surah Maryam, ada lagi satu ayat yang lagi hebat, lagi kuat, dahsyat amaran Allah kepada orang yang menyatakan Allah ada anak. Allah sangat murka ni. Sampai Allah kata ni ucapan yang mungkar. Sampai kata Allah terbelah langit, runtuh bumi, habis. Nak kata murkanya Allah. Disebabkan ucapan manusia yang menyatakan Allah ada anak. Tu na'udzubillah ni. Nak kata benda ni benda besar, bukan benda kecil ni. Muslimin dan muslimat. Dan pasal itulah bila ulama' dok bahas pasal hukum mengucapkan apa Merry Christmas kepada orang Kristian. Bila apa orang kata, bila sambut Christmas, raya mereka lah kan. Jadi sebagian ulama kata haram. Sebab Christmas ni ialah hari kelahiran Nabi Isa. Dan dirujuk kepada Nabi Isa tu sebagai anak Tuhan. Jadi ramai ulama kata haram ucap. Ramai kata. Sebab kehniah takut. Sebab ini ucapan orang kata yang sangat besar. Kata Allah, sangat besar ucapan. Mana besar sungguh murka Allah bila diucap macam tu. Walaupun ada khilaf ulama dari bab itu. Ada yang kata boleh atas dasar tak sebut cara langsung, ada yang kata boleh atas dasar dakwah. Sebagailah. Itu sebagai khilaf ulama lah.
Tapi nak kata ada yang kata tak boleh pasal apa? Sebab benda ni melibatkan kemurkaan Allah. Tu. Jadi Allah sebut pada ayat ni, besar sungguh kalimah yang keluar daripada mulut mereka ni. Bukan benda kecil. Jadi orang Islam yang beriman jangan sekali-kali terlibat dengan perkara macam ni. Tu dia. In yakuluna illa kadhiba. Tiada kata mereka itu perkataan itu melainkan dusta semata-mata. Kata Allah, yang mereka dok cakap ni, yang keluar daripada mulut mereka ni, tak lain melainkan dusta semata-mata, kata Allah. Tipu saja. Dusta belaka. Mereka sembanglah tara mana pun. Bila mereka dok kata Allah ada anak, ini perkataan yang amat besar dustanya. Tu dia. Fala'allaka bahi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadis. Dan barangkali engkau membinasa akan diri engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas bekah mereka itu berpaling daripada engkau jika tiada beriman mereka itu dengan ini Quran. Tu kata Allah, mungkinlah kata Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amat sedih bila saja melihat keadaan mereka ni yang tak nak beriman. Tu Nabi sedih lah bila tengok golongan musyrikin ni tak nak beriman. Bukan sekadar tak nak beriman, bahkan berani pula menyatakan Allah ada anak. Ini memang menyedihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni sebab Nabi ni sangat mengharapkan, sebenarnya amat mengharapkan supaya mereka beriman kepada Allah. Lebih-lebih lagi tokoh-tokoh ni, tokoh-tokoh musyrikin yang ada pengaruh ni. Macam Abu Jahal, Abu Lahab, macam Mughirah bin Syu'bah, macam apa, macam siapa lagi, Utbah, Syaibah, Rabi'ah tu. Ini semuanya nama-nama besar belaka ni. Dan memang Nabi ni duk harap mereka ni satu hari dapat hidayah Allah, menerima Islam, menerima agama Allah. Nabi duk harap sungguh sebenarnya. Sebab Nabi harap macam tu pasal apa? Sebab bila mereka ikut Nabi masuk Islam, maka insyaAllah pengikut mereka juga akan ikut masuk Islam. Itu yang Nabi nak. Jadi memang Nabi sedih. Bila mereka ni kuat sangat penentangan mereka terhadap Nabi. Nabi sedih. Ni. Bila kuat sangat musyriknya mereka, tak nak beriman pada Allah, memang Nabi sedih. Bila saja mereka kuat sangat duk tuduh macam-macam yang teruk, yang tak betul pada Allah dan Rasul, memang Nabi sedih. Itulah Nabi SAW. Sebab Nabi nak tengok Nabi nak usaha nak selamatkan semua orang Nabi ni. Walaupun jahat tara mana pun Nabi nak selamatkan orang tu. Nabi nak mereka ni menerima Islam, menerima agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kata Allah, wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Kata Allah, sebelum datang Rasulullah ni dekat dunia ni, manusia berada dalam keadaan sesat, kata Allah, sesat yang nyata. Ni. Sebelum datang Rasulullah, sebelum Rasulullah diutuskan oleh Allah, dunia ni sesat, kata Allah, sesat. Kita baca sejarah kan, kesesatan dunia punya teruk. Kita baca kitab-kitab sirah dalam mukadimah kitab-kitab sirah yang menceritakan keadaan dunia sebelum kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang Parsi punya sesat, masya-Allah. Dok kahwin ajaran antara ajaran Parsi di Parsi dulu. Antaranya kahwin dengan adik-beradik, dengan mak sendiri, kahwin dengan mak sendiri, kahwin dengan adik-beradik sendiri. Lepas tu dok ajaran mereka kata orang perempuan dengan harta ni ibarat air sungai yang mengalir. Siapa pun boleh ambil air sungai tu. Maknanya orang perempuan ni, bini orang pun boleh ambil. Begitu. Tu ajaran Parsi dulu. Sesat teruk. Sembah api, iyalah, dah memang confirm dah dulu. Teruk mereka ni.
cetuskan macam Rom, cetuskan peperangan punya teruk, suka berperang. Nak menjajah dunia, teruk. Penindasan sana sini. Macam-macam lagi, kan? Muslimi dan muslimat. Kita tengok apa Hindu dulu kan, tengok. Kan, apa orang perempuan kalau suami dia mati, isteri pun kena mati sekali. Gitu. Kena mati sekali, kena bakar hidup dengan banyak suami dia. Macam tu sekali, teruk. Jadi, itu Allah sebut tadi, dunia ni sebelum Rasulullah datang, sesat. Sesat. Huru hara. Maka bila datang Nabi SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Datang Nabi, Nabi selamatkan manusia. Nabi sebarkan Islam, sebarkan hidayah Allah. Yang menyebabkan manusia selamat. Kita pun selamat, Islam sampai pada kita. Alhamdulillah. Tu. Ini yang Nabi nak. Nabi nak selamatkan semua orang sebenarnya. Jadi pasal itu Nabi sedih. Bila melihat musyrikin ni kuat sangat musyrik mereka ni. Nabi harapkan mereka beriman. Nabi harap mereka dapat hidayah. Nabi harap ni. Tapi masalah mereka ni amat kuat syirik mereka. Kuat musyrikin mereka. Kuat kufur mereka kuat sungguh. Maka Nabi sedih. Baik, kemudian asafa. Kerana susah hati dan duka cita engkau. Sebab sangat haloba engkau. Gemar atas iman mereka itu. Nabi sangat harapkan mereka beriman. Ya ini janganlah engkau duka cita dan binasa diri. Tu Allah tegurlah Nabi, janganlah sampai sedih sampai nak binasa diri. Mana nak gambarkan Nabi cukup sedih ni. Sedih sampai nak binasakan diri. Jadi Allah kata jangan sedih macam tu. Kemudian daripada berpaling mereka itu pada seruan engkau, suruh beriman dengan engkau dan ini Quran. Tu dia. Jangan sedihlah. Memanglah Allah Nabi SAW dah seru dah. Sedaya upaya Nabi serulah pada mereka beriman. Ikutlah Nabi, ikutlah Quran. Nabi tak minta duit pun. Nabi tak minta harta pun. Yang Nabi nak mereka ikut Islam. Tu. Yang Nabi nak mereka ikut Quran, itu saja. Itu yang Nabi dah seru tu. Baik. Mereka itu tiada beriman itu. Kerana iman itu daripada Allah Ta'ala kurnia. Hanya atas engkau al-bala menyampai saja. Apa maksudnya? Ulama kitab kita ni kata, mereka tak beriman, kena ingat. Iman itu daripada Allah. Kurniaan Allah. Bila sebut tentang iman, iman ialah kurniaan Allah. Bukan kurniaan kita manusia. Bukan. Kita ni sekadar al-balagh. Al-balagh mana apa? Sekadar menyampaikan saja. Ini tugasan kita. Kita sekadar menyampaikan ilmu. Kita sekadar menyampaikan kebenaran. Kita sekadar menyampaikan akidah agama tu kita sampaikan. Tapi soal mereka terima hidayah dan iman, itu serah pada Allah. Itu Allah yang kurniakan. Bukan kita. Ni. Jadi itu yang diperingatkan kepada Nabi SAW. Nabi tak payah sedih. Sebab Nabi memang buat tugasan Nabi, sampaikan. Jadi kita sebagai umat Nabi pada hari ni, kita pun kena al-bala, menyampaikan juga. Ni. Soal mereka terima ke tidak, beriman ke tidak, itu kita serah pada Allah. Itu bukan kuasa kita dah. Yalah, kadang-kadang tu memanglah sedih kan. Kita ni buat, orang kata dok dakwah, dok ngajak dah tahun-tahun, lama punya lama dah. Tapi macam tu dah juga. Sedih memang sedih. Biasalah kita manusia kan, sedih lah. Tapi jangan putus asa. Berterusan. Sebab kita tugasan kita menyampaikan. Yang bagi hidayah ni Allah. Yang kurniakan iman ni Allah. Tu.
Jadi yang penting ni kena banyak berdoa lah, berdoa pada Allah supaya Allah bukalah pintu hati mereka kan. Kita baca doa Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Inilah doa Nabi baca setelah Nabi kena baling batu tu dekat Taif tu. Ha ni. Kita baca sejarah Nabi kena baling batu dekat Taif tu, cedera parah Nabi. Masa Nabi duduk tengah berehat dekat kebun tu, Nabi berdoa macam tu. Doa Nabi panjang lah. Antara yang Nabi kata apa? Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah pada kaumku. Sesungguhnya mereka tak mengetahui. Tu doa Nabi. Dan Nabi berdoa tu bukan on the spot. Allah kabul. Tak. Bukan on the spot. Sejarah menyatakan pada kita Taif antara kumpulan manusia yang paling lambat menerima Islam. Tu. Lambat. Bila Islam dah menang di Mekah dan pembukaan kota Mekah, semua kawasan daerah dekat Mekah semua pakai Islam dah ke dah. Kabilah-kabilah ni ramai Islam dah. Lepas perang Hunain pun ramai Islam dah. Tu. Tapi yang masih tak Islam, Taif satu je. Mereka degil keras kepala. Tu. Makan masa. Tapi akhirnya Islam juga. Walaupun makan masa, akhirnya doa Nabi tu dikabulkan oleh Allah. Walaupun makan masa. Tu. Bahkan sampai hari ni lah, orang duk pergi umrah pun pergi ziarah Taif kan. Saya tak nak sampai lagi Taif. Katanya sana subur kan, macam-macam kan. Alhamdulillah. Tapi nak kata tu, muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah. Berkat dari doa Nabi itu, Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah pada kaum kami. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Itulah kita bacakan doa tu. Boleh. Doakan untuk orang yang kita kenal, doakan untuk masyarakat kita, doakan untuk keluarga kita, doakan untuk saudara mara kita, doakan untuk komuniti kita. Boleh. Minta Allah berikan hidayah kepada mereka pasal mereka tak tahu. Tu. InsyaAllah bila tiba saat Allah kabulkan doa kita, Allah akan beri pada mereka hidayah, keimanan. Pokoknya iman itu kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, firman Allah, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Bahawasanya kami telah jadi barang yang di atas bumi ini zinah. Yang ini perhiasan bagi bumi, yakni segala binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan dan pokok kayu-kayu dan sungai-sungai dan lainnya itu perhiasan bumi. Tu. Allah jelaskan pada ayat ni, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Kata Allah, sesungguhnya kami jadikan apa yang ada atas dunia ni sebagai zinah. Zinah ni apa? Perhiasan. Apa yang ada atas dunia ni? Perhiasan. Perhiasan bumi. Dan ulama kitab kita ni kata, dia kata antaranya binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok kayu, sungai-sungai dan lain-lain ialah perhiasan bumi. Bila kata perhiasan, cantik. Tu. Cantik, seronok tengok. Tu. Bila kata perhiasan, berharga. Itu. Inilah yang ada kat dunia ni. Perhiasan kita banyak hari ni. Ulama kitab kita ni kata binatang-binatang. Binatang ternak. Oh cantik. Binatang ternak. Pasal apa cantik? Pasal mendatangkan harga yang baik. Rezeki yang baik untuk kita. Ada binatang ternak kita berniaga. Boleh untung besar. Tu. Duk tengok ramai orang berniaga duk ternak binatang kan. Sahabat-sahabat saya ramai ternak lembu, ternak kambing sebagainya. Tengok alhamdulillah boleh tahan. Perniagaannya maju. Itu yang kata perhiasan tu seronok, tengok seronok. Tu. Dan termasuk perhiasan juga disebut tadi muslimin dan muslimat, iaitu tumbuh-tumbuhan. Pokok-pokok kayu kan cantik lah. Kebun-kebun kan mendatangkan hasil yang baik untuk kita. Ini semua perhiasan. Sungai-sungai.
alam ni perhiasan. Bahkan Nabi pesankan, Nabi suruh kita tengok alam, tengok. Dia tengok alam dengan mata iman, bertambah pahala untuk kita, insya-Allah. Tak salah kita ni nak muslimin dan muslimat kita ni tak salah kita ni muslimin dan muslimat kita ni yalah nak banyakkan perhiasan macam rumah kita nak bagi cantik, boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah benda tu. Cuma jangan jadi lalai lah. Kita ni dok perias sungguh rumah kita punya cantik kan. Lalai jadi lalai sampai tak semayang, tu tak boleh tu tak boleh. Lalai sampai yang kata kewajipan lain tak buat apa, duk tenung yang tu aja. Tak jadi apalah, itu datang dosa, tak boleh. Tapi nak kata apa yang ada kat dunia ni, kata Allah, perhiasan. Perhiasan. Baik. Bila kata perhiasan ni guna baik kan, kalau kita baca apa surah Al-Baqarah kan, zuyyina linnas hubbus syahwat kan. Zuyyina linnas, diperhiaskan bagi manusia. Perhias juga bagi manusia. Linnas hubbus syahwat, yang disukai oleh nafsu syahwat. Apa dia? Antaranya isteri, suami isteri, anak-anak, harta benda, emas, binatang ternak. Jadi ini semua perhiasan. Perhiasan. Jadi kata almarhum Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah, dia kata perhiasan ni, dia kata ada boleh jadi dua benda, dia kata. Dia kata almarhum Dr. Wahbah Zuhaili, dia kata perhiasan-perhiasan ni boleh jadi kita pada dua perkara. Sama ada boleh menyebabkan kita taat pada Allah, ataupun sama ada boleh menyebabkan kita ni derhaka pada Allah. Itu. Sama je, perhiasan tu sama je. Yang kata keluarga, harta benda. Tapi yang perhiasan ini ada yang menyebabkan kita taat, ada yang menyebabkan manusia jadi derhaka. Maknanya apa cara kita membawa perhiasan itu? Tak salah kita nak dapat keluarga yang bahagia, tak salah, alhamdulillah. Nak dapat harta banyak, tak salah, alhamdulillah. Kenderaan baik, tak salah, alhamdulillah. Allah sebut dalam ayat tu al-khailil musawwamah. Antara yang kita nak ni ialah kenderaan. Tak salah, kata Allah, boleh. Ini perhiasan kita, kita nak kenderaan yang baik, boleh. Cumanya kata Allah, ulama sebut tadi, benda macam ni boleh menyebabkan kita taat pada Allah. Mana cara kita bawa dia macam mana? Dengan cara ilmu kita, dengan cara iman. Dengan ada perhiasan ni makin kita dekat dengan Allah, kita bersedekah, buat baik, jaga silaturahim. Contohlah. Kita ingat selalu pada Allah, kita syukur. Kan? Jadi dengan sebab perhiasan ni menyebabkan kita makin dekat dan taat pada Allah. Ni. Kemudian yang kedua tadi, ulama kata dengan sebab perhiasan yang sama boleh menyebabkan manusia derhaka pada Allah. Boleh juga. Kalau tak ada, tidak bawa dengan iman, tak bawa dengan ilmu, kan? Boleh menyebabkan jadi derhaka pula. Jadi sombong, jadi angkuh, jadi kedekut, bakhil, macam-macam lah. Muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah. Jadi maknanya kena ingat itu perhiasan dunia. Baik. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Supaya kami cuba akan mereka itu manusia yang memandang kepada demikian itu. Mana-mana mereka itu yang sebaik-baik amal yang membawa pada tauhid Allah, mereka itu ulama, salihah dan aqilah. Tu. Dia kata apa Allah sebut pada ayat ni, Allah jadikan dunia sebagai perhiasan ni, kata Allah supaya menjadi ujian kepada kita dan menjadi sebaik-baik amalan. Ini maknanya ujian ni yang disebut tadi. Dengan sebab perhiasan tadi ada yang taat, ada yang derhaka. Sebab perhiasan ini ialah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada yang dengan perhiasan tadi muslimin dan muslimat yang mana dia memperbaiki amalannya dengan sebaik-baik amalan.
ulama kitab kita ni antara yang dimasukkan sebaik-baik amalan ni iaitu pada mentauhidkan Allah. Maknanya mereka terus mengesakan Allah, tidak mensyirikkan Allah. Makin kuat pegangan mereka kepada Allah. Makin kuat tauhid mereka pada Allah. Makin kuat yakin mereka pada Allah dan tidak syirik kepada Allah. Ni disebut tadi antaranya apa? Antara golongan yang macam ni yang kuat imannya, kuat tauhidnya ialah dikata para alim ulama. Para alim ulama golongan manusia yang dekat dengan Allah diiktiraf oleh Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya dari kalangan hamba Allah yang paling takut pada Allah ialah para alim ulama. Tu. Alim ulama manusia yang paling takut pada Allah. Lebih lagi Nabi kata ulama ni pewaris Nabi. Sebab itu hari ni kita kena menghormati ulama. Jangan terpengaruh dengan zaman hari ni yang senang-senang caci maki para alim ulama. Jangan. Sebab hari ni memang ada agenda musuh. Mereka nak burukkan para alim ulama. Sebut ulama saja ada je kejahatan. Sebut ulama saja ada je keburukan. Nak pula dipakai medsos hari ni duk sebar habis, duk fitnah habis pada para alim ulama ni. Sampai ulama ni macam tak ada harga dah bagi mereka ni. Hina sungguh. Na'uzubillah. Padahal kata Allah ulama orang yang takut pada Allah. Jangan main. Sampai Nabi kata ulama ni pewaris Nabi. Jangan main. Kena hati-hati kita ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ingat ni saya dah baca dulu satu hadis kan. Yang bagaimana satu hari Nabi SAW memanggil para alim, memanggil para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Nabi kata la tudrikuni zamanan aw la tudriku zamanan la yuttaba'u fihi al-alim wa la yustahya minal halim qulubuhum qulubul a'jami wa alsinatuhum alsinatul arab atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, Nabi sebut di hadapan para sahabat-sahabat. Nabi kata mudah-mudahan Allah tak ketemukan aku dengan satu zaman. Dan mudah-mudahan Allah tak ketemukan kamu semua dengan satu zaman. Zaman macam mana? Zaman manusia tak nak ikut para alim ulama. Ni. Zaman ni amat dahsyat. Nabi kata, sampai Nabi kata, mudah-mudahan Allah, mudah-mudahan Rasulullah dan para sahabat tak ketemu dengan zaman ni. Zaman tak nak ikut ulama, zaman tak hormat orang baik. Dan kata Nabi, hati mereka bercakap pasih. Orang yang duk hentam ulama, Nabi kata lidah mereka pasih. Cakap bukan main hebat. Tapi hati mereka pasik. Tu. Ni yang berlaku akhir zaman. Hati-hati ya. Sekarang ni dah orang dah guna apa? Tagline penunggang agama. Dituju pada siapa tu? Para alim ulama. Tu. Di zaman sekarang ni. Memang tak nafi ada yang tak betul, seorang dua je. Tapi dia bantai overall semua ni. Dia kata penunggang agama terus. Yang kata ulama saja, yang kata guru agama saja, penunggang agama. Masya Allah. Ramailah yang terikut, yang terpedaya, yang percaya. Ni fitnah ni Nabi kata. Mereka pandai bercakap di akhir zaman ni. Pandai bercakap. Hentam ulama cukup pandai bercakap. Hati mereka fasik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat disebut dalam kitab ni ulama ni golongan manusia yang paling takut pada Allah. Yang benar-benar melaksanakan amal-amal yang baik atas dunia ni. Kemudian dia kata yang kedua golongan solihin. Golongan yang soleh. Dan golongan yang berakal. Tu. Yang gunakan akal mengikut acuan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerana itulah muslimin dan muslimat, ni peringatan pada kita lah. Macam mana sekalipun dunia ni sebagai ujian untuk kita. Perhiasan cantik-cantik ni ujian untuk kita. Sebab itu berjalan kat dunia ni kena ada ilmu.
Sebab kata Imam An-Nawawi rahimahullah, dunia cantik. Tapi di belakang dunia banyak perangkap. Tu kena ingat. Dia cantik ni, dekat luar ni cantik. Cantik sungguh dunia ni. Perhiasan. Orang pun duk terikut. Cantik. Tapi ingat kata Imam Nawawi, di belakang dunia itu banyak perangkap sebenarnya. Kalau kita tak ada ilmu, maka mudah kita terperangkap dengan perangkap-perangkap tersebut. Ini peringat muslimin dan muslimat. Sebab itu terus kita menuntut ilmu bersama dengan kumpulan-kumpulan yang beriman, yang mengaji, kan? Berterusan. Jangan kita berseorangan. Nabi dah pesan. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, akhir zaman ni jangan berseorangan. Berseorangan kata Nabi boleh menyebabkan kita disambar oleh serigala. Setan akan sambar kita, akan sesatkan kita. Hati-hati ya. Baik. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan bahawasanya kami lagi jadi barang yang atasnya bumi itu tanah kosong. Tiada tanaman padanya, rata licin hari kiamat. Sangka kala yang pertama. Tu. Baik, ulama kitab kita ni kata, Allah sebut ayat ni, Allah kata, Allah jadikan atas dunia ni tanah kosong. Tiada tanaman. Batu. Yang rata, licin. Licin. Ini bila tiba kiamat nantilah maksudnya. Dia kata sangka kala yang pertama tu. Bila tiup sangka kala, berlakulah kiamat. Habis seluruhnya. Habis. Dunia cantik tadi tu, yang perhiasan cantik tadi, habis licin. Tak ada apa. Jadi yang tinggal nanti di mahsyar ialah amalan kita lah. Tu yang selamatkan kita. Kena peringat situ, muslimin dan muslimat. Baik, jadi kita cukup sekadar itulah. InsyaAllah kita akan sambung pada bulan depan. Dan saya pun Alhamdulillah baru baik daripada COVID dan COVID apa ni lah. Dan sebenarnya kesan tu masih ada lah, masih batuk. Masih batuk berkahak tu masih ada. Masih terasa sampai sekarang. Dan badan pun rasa, ada juga lah rasa tak sedap-sedap tu. Tapi terima kasih kepada semua yang mendoakan saya. Alhamdulillah saya dengan family sihat lah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Jadi jika ada persoalan, dipersilakan. Kita buka pada soalan jawab. Dipersilakan jika ada. Ya, sila jika ada persoalan. Tak ada, kita tutup Ustaz ya. Boleh. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz di atas perkongsian ilmu sebentar tadi. Semoga kita akan mendapat manfaat dan ilmu yang bermanfaat insya-Allah untuk kita amalkan. Seperti yang Ustaz beritahu tadi, perhiasan adalah merupakan ujian daripada Allah, dan insya-Allah dengan berkat kita belajar tentang ini, perhiasan yang kita dapat itu akan menjadikan kita lebih dekat lagi dengan Allah, insya-Allah. Terima kasih Ustaz, terima kasih juga kepada semua jemaah yang sudi hadir dalam kuliah kita. Mohon sebentar saya untuk umumkan kuliah untuk hari ini. Anjuran Gema Yasin Nur Iman pada pukul 5.20 kita akan bersama Ustaz Aizuddin untuk kisah Nabi Sulaiman alaihissalam 5.30 petang. Pukul 8 malam kita akan bersama Ustaz Nazri untuk tadabbur surah pilihan, dan pukul 9.10 kita akan bersama Ustaz Kapten Naim untuk kitab Syamil Muhammadiyah. InsyaAllah dijemput hadir semua. Ustaz, mohon kita tutup majlis ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Dipersilakan Ustaz. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العادة اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان والحمد لله رب العالمين سيروا على بركة الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama.